Bismillah, Allahumma salli wa Muhammad. Dah sampai surau untuk Muslim Legend. Lepas Isya 4 rakaat, solat 4 rakaat dan baca 4 page Quran. Jom. So kita mulakan slot ni dengan baca doa bersama imam di masjid dan surau. Jom. يا أخير الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah nanti kita ada majlis bayan fikir atas iman amat, insyaAllah yang akan disampaikan oleh saudara-saudara, insyaAllah bisa salam jalan. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah tuan-tuan, bapa-bapa, abang-abang, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala ialah zatnya yang beri kita hidayah. Tanpa taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu hidayah, tanpa taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu kebaikan tidak bagi Allah. Untuk yang adalah. Jadi waktu tu Abdul Muttalib ni, Datuk baginda Nabi Muhammad SAW, dia telah datang dan dia telah jumpa dengan Abraha kan. Jadi Abraha ni bila nampak Abdul Muttalib ni ketua Abraha kan. Jadi Abraha ni bila nampak Abdul Muttalib ni ketua yang memegang kunci Mekah ni, jadi dia telah kata yang memegang kunci Mekah ni, jadi dia telah kata ni datang nak negotiate lah kan, nak bincang kan, macam mana nak tutup ke Mekah ni. Jadi waktu tu Abdul Muttalib dia telah beritahu, kamu dalam perjalanan tadi telah ambil unta-unta aku, kamu pulang balik unta-unta aku kan. Jadi dengar Abraham, dia rasa pandang rendah dengan Datuk Nabi ni kan. Dia telah kata, aku ingat kamu ni datang nak selamatkan Kaabah tu, tapi kamu kerana kepentingan diri kamu nak unta-unta kamu ni. Nak unta-unta kamu ni. Jadi Datuk Nabi beritahu, aku mempunyai kepada unta-unta ni, aku tuan unta ni. Jadi aku bertanggungjawab pada unta-unta ni kan. Kamu nak serang tak bang? Dia ada tuan dia. Kamu nak serang tak bang? Dia ada tuan dia. Jadi tuan dia akan ambil tanggungjawab kan. Jadi waktu tu dia dapat ambil unta dan dia pun pergi sekali. Orang kata kosong Mekah ni kan. Mekah ni dan Kaabah ni dibiarkan macam tu je. Jadi apabila Abraham nak serang tanah kosong ni, jadi waktu tu lah Allah kan, pemelihara yang hakiki. Allah dengan janji dia kan, Allah telah tunjukkan, Allah telah malukan Allah kan, pemelihara yang hakiki. Allah dengan janji dia kan, Allah telah tunjukkan, Allah telah malukan, Allah telah ceritakan, Allah telah hantar kan, kita biasa Allah telah hantar kan, kita biasa dengar kan,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan lebih kurang maksudnya tidak kamu dengar cerita kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan lebih kurang maksudnya tidak kamu dengar cerita tentera bergajah kan. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Maksudnya Allah telah hantar burung-burung yang kecil. Burung-burung yang kecil dia datang tu dan dia telah musnahkan tentera bergajah. Jadi sebenarnya Allah ni dia tak berhajat pun pada kita ni. Ini kalau kita kata kat pendakwah orang yang buat usaha agama ni, dia kata tak perlu pun kan. Jadi sebenarnya kerana Allah nak muliakan kita, Allah tak perlu kita nak gotong royong untuk surau, tak perlu. Tapi sebenarnya Allah nak muliakan kita kan. Itu buat usaha agama untuk dekatkan diri kita pada Allah kan. Jadi dan Allah telah pelihara Kaabah ni. Allah telah pelihara Kaabah ni. Jadi bagaimana Allah cerita banyak, Allah banyak ceritakan Allah SWT bagi untuk orang yang berusaha agama, untuk orang yang ambil agama dalam kehidupan ni, Allah bagi dia hayatun thayyibah. Allah SWT bagi dia kehidupan yang baik kan. Kehidupan yang bahagia kan. Jadi hari ini apa kehendak kita hari ini adalah hayatun thayyibah, kehidupan beragama kan. Tadi kita dengar, tadi kita pergi ziarah tadi. Sebenarnya hati manusia ni tercari-cari kan. Roh kita ni berhajatkan sesuatu kan. Jadi walaupun satu orang dia ada segalanya tapi hati dia kosong, maka bermulalah kesengsaraan dalam hidup dia kan. Berapa ramai orang yang terkenal, berapa ramai orang yang kaya, berapa ramai orang yang ada pangkat, darjat, tahta, wanita, berapa ramai yang ada semua tu tapi tak jumpa bahagia. Kenapa? Kerana bahagia ni Allah yang bagi, dan bahagia ni dapat dicari dalam agama kan? Dalam agama. Walaupun diuji, walaupun dalam kesusahan, tapi hati bahagia kan. Jadi inilah yang kita nak ini kan. Jadi tak dapat tidak, untuk dapatkan perkara ni pengorbanan adalah diperlukan. Kita tanya satu orang kan, satu orang yang ada, satu orang yang mungkin profession dia guna sijil ke degree dia kan, dia akan rasa sayang dengan sijil yang dia ada tu kan. Kerana dia telah buat pengorbanan, dia telah rasa susah payah nak dapat benda tu kan. Jadi sama juga hari ni, kita takkan dapat agama ni hanya dengan mudah. Kita takkan dapat agama ni dengan goyang kaki, dengan rasa relax lah kan. Tapi kena pengorbanan. Jadi sebab itulah orang yang telah letakkan garis panduan kan. Ini kita kena belajar lah, korbankan diri, harta dan masa di jalan Allah SWT kan. Keluar 4 bulan, keluar 40 hari, keluar 3 hari kan. Hidupkan amalan masjid, ajak orang ke masjid. Jadi insyaAllah dalam kita buat perkara ni, Allah SWT akan istiqomahkan kita kan. Jadi yang baik daripada Allah, yang hikmah daripada terima kasih sendiri. Subhanallah, Alhamdulillah, dah selesai baca taklim tu, orang panggil bayan. Alhamdulillah semalam perasan yang join dah baca simple, wanginya siapa masak burger ni, masya-Allah. Semalam teringat burger semalam yang besar kepala. Okay guys, pada siapa yang ingat, semalam kita ada baca bayan kan. So alhamdulillah dekat Bertam ni dakwah berjalan dengan alhamdulillah lah, sistematik. Setiap hari ada surau-surau. Grup yang sama, grup Jemaah Tabligh, dia pergi surau ke surau mengikut hari sistematik. Setiap hari ada surau-surau. Grup yang sama, grup Jemaah Tabligh, dia pergi surau ke surau mengikut hari. Grup yang sama, grup Jemaah Tabligh, dia pergi surau ke surau mengikut hari. Semalam surau dekat Lakeview, hari ni surau kat Bekasari, esok dekat VJR. Dan alhamdulillah sistem ni di-apply ke seluruh dunia, gerakan Jemaah Tabligh. Jadi sebab itulah kita tak boleh nak kata saya bagus, grup hampa tak bagus.
kita semua sama-sama mencari keredaan Allah. Kita boleh tegur kesalahan, selagi dia tak salah, kita raikan cara masing-masing. Dan masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Masing-masing cuba mencontohi Rasulullah SAW dengan kefahaman daripada masing-masing. Jadi insyaAllah macam pakcik pun cuba manfaatkan TikTok untuk perjuangkan apa yang Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang tak pernah tinggal, seperti solat berjemaah di surau, baca Quran, selawat, zikir pagi petang, baca al-mu', macam mana lagi, kita cuba tahajud dan sebagainya. Ini semua medium-medium. Dan yang satu macam Pakcik share lah dalam ceramah yang semalam, yang siapa yang pergi surau ni, dia tak ajak jiran-jiran dia pergi surau, nanti jiran-jiran dakwa kita, kenapalah tak ajak saya pergi surau. Jadi buatlah usaha dakwah ni, pergi rumah ke rumah untuk kita sampaikan tanggungjawab supaya kita tak didakwa nanti. Tapi Pakcik sedar kelemahan Pakcik, mungkin tak sempat beri masa, ataupun Pakcik tak mampu nak ke rumah-rumah. Dari segi kelemahan diri Pakcik buat program ni. Semoga masuk dalam handphone jiran-jiran Pakcik, dan semoga Pakcik dapat ni lah, dapat pelepasan nanti dekat Padang Mahsyar. Kalau ditanya lah, kalau orang tanya kenapa tak ajak jiran-jiran, Pakcik boleh cuba, saya cuba usaha yang paling saya mampu buat live ni untuk promosikan orang solat berjemaah secara istiqamah ke masjid-masjid. Okay? Pada jiran-jiran Pakcik yang nampak video ni, Pakcik ajak sama-sama jom pergi masjid, sebab sangat seronok, sangat bahagia bila kita pergi masjid. Sebab kita bawa rahmat Allah SWT balik ke rumah-rumah kita, family jadi bahagia, tenang, sihat dan sebagainya, insyaAllah. Alhamdulillah dah sampai. Untuk lebih tenang, lebih berkat, lebih bahagia, jom kita istiqamah baca Quran. Atau baca Quran secara konsisten ni sangat berkat. Pakcik dah kalau kira betul-betul duit yang masuk satu bulan tu, duit yang masuk dan duit yang keluar untuk perbelanjaan semua tu, memang orang panggil apa? Saya baca tu agak memang tak logik lah kiranya. Pakcik belanja banyak lagi daripada duit yang masuk. So duit tu datang mana? Mungkin daripada orang-orang sedekah, mungkin daripada orang bagi hadiah, mungkin daripada, sepatutnya bajet yang untuk isi minyak dah ada, tapi kita dapat kurangkan isi minyak sebab kita tak banyak urusan kat luar. Ataupun kita dah buat bajet untuk kesihatan tapi kita tak gunakan bajet tu sebab kita sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom makan. Jom, sebelum kita makan, kita semangatkan diri kita untuk baca 4 muka surat Al-Quran sahaja, baru kita makan. Kita letak reward di depan supaya kita bersemangat. Tapi nak makan roti-roti tu boleh lah. Bacakan dah lapar ni, kita makan roti-roti. Kakak anda, Buya nak water please. Thank you kakak. Kita makan roti ya, bismillahirrahmanirrahim. Buya nak water please. Kakak off water. Jom kembali bersemangat guys. Tadi pun hampa dapat bonus lah. Hampa dapat bonus, dapat dengar tentang ceramah fikir atas iman dan amal. Fokus tajuk kali ni, kita yang berhajat pada Allah. Kadang-kadang kita mungkin tak berapa nak faham kenapa orang buat dakwah, sebab kita nak ajak ramai-ramai manusia beriman pada Allah, kemenangan Islam dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya, jika semua penduduk bumi, jin dan manusia berkumpul beriman pada Allah, tidak sedikit pun menambah manfaat ataupun kemuliaan pada Allah. Sebab Allah dah paling mulia, maha sempurna.
Dan bila kita semua jadikan manusia tidak beriman pada Allah, tidak buat usaha dakwah, tidak keluar daripada Islam beramai-ramai, tidak mengurangkan kemuliaan Allah walaupun sedikit. Sebab Allah dah terlampau mulia, maha mulia. Jadi kitalah yang berhajat pada Allah. Dan disentuh topik tentang hidayat. Hidayat dan taufik. Hidayah ni lebih pada kesedaran dari segi ilmu. Dia faham solat ni wajib, pergi surau tu sunat muakkad, bahkan wajib bagi mazhab Hanafi. Itulah ilmu-ilmu, dia tak ada kekuatan lagi untuk pergi. Tapi bila Allah beri dia taufik, Allah yang pilih hamba-hambanya untuk jadi tetamunya di surau dan masjid pada setiap waktu. Jadi kita perlu berjuang. Bila kita berjuang, kita ada keinginan yang mendalam, insya-Allah Allah pilih sebab Allah sayang. Cuma kadang-kadang kita tak ada keinginan, macam mana Allah nak pilih? Dan kalau kita azam betul-betul, kita cuba lawan hawa nafsu sedikit demi sedikit, insya-Allah Allah Maha Adil, Allah nampak usaha hampa, pasti Allah akan jemput hampa, mudahkan perjalanan hampa kita semua ke masjid dan surau. Macam hampa ni bersemangat nak baca Quran setiap kali lepas solat 4 muka surat. Kita bersemangat, semangat. InsyaAllah Allah akan beri kita taufik untuk berikan kekuatan untuk kita buat sama-sama. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalau tiba-tiba pakcik dah tak buat live ataupun pakcik semakin jauh daripada Islam dan sebagainya, pakcik mohon sahabat-sahabat doakan pakcik dapat taufik dan hidayah untuk kembali ke pangkal jalan lah. Sebab boleh saja pakcik duk cakap ni kan, pergi surau, pergi masjid, baca Quran. Boleh je Allah cabut keimanan dalam hati pakcik ikut kehendak Allah. Sebab Allah yang memiliki hati kita. Jadi kita kena usaha menjaga elok-elok, insya-Allah. Bila kita ada usaha menjaga iman kita, Allah pasti akan menyuburkan iman kita. Jom sama-sama kita menambah iman kita dengan baca Al-Quran. Muka surat yang seterusnya guys. Inna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
Alhamdulillah kita dah terbiasa baca sekaligus 2 page. Jadi 2 minit kita dah habis 2 page. Kita sembang-sembang balik, baca lagi 2 minit dah habis, settle. Mudah tak? So insyaAllah pakcik rasa ni tak perlu pakcik akan tulis dengan lebih kecil. Tulis-tulis macam kotak-kotak ni yes. So kita susu kotak tulis-tulis apa pun mesej yang kita nak sampaikan insyaAllah. Jadi ni pun boleh letak sini dan sebagainya. Dan pakcik sekarang ni nak try. Nak try macam mana? Pakcik nak try letak sini. Bagi memang nampak terus apa boleh baca. Okey tak? Cuma pakcik nak letak macam mana ni? Terang sangat ke? Masih terang. Sebab lampu lah. Buat macam ni. Kita try Cuma kotak belakang tu tak nampak lah. Kena tinggi sikit. Kita pakcik try. So jatuh. Macam ni. So kita letak kat sini. So nampak Muslim Legend kan. Kita try hampa nampak jelas tak? Dia slow lagi ni, dia punya lampu. Slow sangat. Ni dah just nice, cuma kita kena rapatkan lagi. Rapatkan terus boleh lah. Okay, bawah. Lepas tu kita letak something yang berat kat belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cukup berat ni. Siapa ada benda berat ni? Tak apa lagi ni. Okay. Semoga dimudahkan urusan. Okay, jom kita bersama baca. 1, 2, 3. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ألف لام. Okay, ni sambung lepas subuh esok insyaAllah. Jom, masa untuk makan. Jom makan. Makcik, let's makan. Jom kita reward diri kita dengan makan mana ni. Makan makanan ni. Hari ni sepanjang hari restoran Ikan Puyuh sponsor guys. So pakcik malam ni akan stay up nak post semua video-video yang pakcik buat. So hampa boleh tengok secara live lah macam mana pakcik buat video dan sebagainya. Dan bagaimana agak challenging, agak mencabar nak post satu-satu video tu mengikut masa dan sebagainya. Jadi pakcik akan buat lepas anak semua tidur, kita akan live dalam pukul 11 baca Al-Mulk dulu. Itu sambungan kerja-kerja kita semualah. Bagaimana hampa tengok kat YouTube tu sehari pun sampai 6-7 video, kat TikTok lagi dan sebagainya. Nantikan kita buat countdown dalam 10 minit berapa video dapat di-uploadkan. Okay, Assalamualaikum. Apa lagi, nak bahagia je lah pakcik, simple. Nak bahagia simple kan, kita buatlah video kan. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Welcome to Muslim Legend. Alhamdulillah, kita dah sampai dah ke penghujung rancangan slot lepas Isya. Dah sampai muka surat ni dah. Dah sampai muka surat 49. Jadi, teruskan mengikuti live Pakcik Simple untuk kita khatam Quran secara santai di live TikTok Pakcik. Yang paling best ni season yang ke-86. Kalau hampa join daripada season 1 hingga season yang 86, dah 85 kali dah khatam. Hujung bulan ni akan khatam kali ke-86. So nak bahagia, jom join ramai-ramai. Ajak satu kampung, ajak semua orang untuk join program One Man One Quran dan Muslim Legend. Assalamualaikum. Nak sedekah? Kau tak bahagia. Nak bahagia, join live Pakcik Simple. Sedekah, baca Quran dan selawat untuk bahagia sekarang. Assalamualaikum. Okay, bye. Pakcik telefon dulu, nanti kita akan baca sama-sama Al-Mulk.